Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Diana binti Abu Bakar, bernama Matric 277187. Jadi kami daripada kumpulan 2 telah memilih tajuk berkaitan penilaian prestasi. Saya teruskan dengan pengenalan di mana kami bersetuju dan memilih untuk membuat berkaitan penilaian prestasi. Jadi kami mengkaji tentang penilaian prestasi organisasi di Pusat Pengajian SOE, iaitu Pusat Pengajian Pendidikan di Universiti Utara Malaysia. Secara umumnya, penilaian prestasi ini merupakan satu penilaian ke atas pekerja untuk melayakkan pekerja mendapatkan ganjaran penghargaan, mendapat kenaikan gaji dan juga kenaikan pangkat. Secara umumnya, prestasi ini akan dinilai secara berterusan untuk melayakkan mereka untuk mendapat penghargaan. Dan sebenarnya penilaian prestasi ini bukanlah sesuatu yang baru kepada seseorang pekerja, kerana prestasi mereka telah dinilai sejak bersekolah lagi. Jadi apabila bekerja, penilaian prestasi ini tidak lagi menggunakan peperiksaan formal ataupun dinilai dari segi ujian-ujian formal, malah lebih kepada menilai dari segi tingkah laku kerja dan sifat-sifat peribadi mereka semasa bekerja. Jadi Ishak 2002 mengatakan bahawa penilaian prestasi ini adalah merupakan satu pengurusan kualiti yang memberi maklum balas kepada pekerja berkaitan kerjaya untuk tujuan keberkesanan sumbangan mereka kepada organisasi. Yang kedua iaitu berkaitan biodata pegawai yang terlibat, di mana pegawai tersebut yang ditemu buat oleh kumpulan kami adalah Dr. Muhammad Zahir bin Kasar, iaitu doktor merupakan sebagai seorang pensyarah di Pusat Pengajian Pendidikan SOE di Universiti Utara Malaysia. Dan Dr. Muhammad Zahir juga berasal dari Sanglang, Kedah, iaitu sebuah pekan kecil yang berada di antara sempadan Kedah dan juga Perlis. Dr. Zahir mengajar dalam bidang tumpuan iaitu moral dan etika, statistik dalam pendidikan, kaedah penyelidikan dan juga bidang seperti sosiologi dalam pendidikan. Dari segi level pengajaran pula, Dr. Zahir mengajar student-student ijazah sarjana muda, ijazah sarjana pendidikan dan juga menyelia pelajar-pelajar PhD. Dan Dr. Zahir sudah mengajar selama 19 tahun di Universiti Utara Malaysia. Nama saya Siti binti Ismail, nombor Matric 27981, dan saya akan membatalkan berkenaan dengan siapa penilai prestasi. Hasil daripada temu buat dengan Dr. Zahir, secara tradisi prestasi kerja pekerja dinilai oleh ketua. Ketua bertanggungjawab mengawal sistem ganjaran dan dendaan bagi pekerjanya. Berdasarkan temumbual kumpulan kami dengan Dr. Zahir, beliau memberitahu bahawa penilai yang bertanggungjawab menilai pensyarah dan staf bawahannya ialah penyelaras dan pengurus. Penyelaras yang paling tinggi ialah Vice Chancellor, manakala jawatan penyelaras pengurus yang paling tinggi ialah Vice Chancellor, manakala jawatan penyelaras dalam penilaian prestasi terdiri daripada dekan, timbalan dekan dan penyelaras. Timbalan dekan merupakan penilai nombor 1, manakala dekan penilai nombor 2 dalam proses menilai prestasi pensyarah-pensyarah dan juga staf. Ukuran dan kriteria yang dititik beratkan bagi membuat penilaian prestasi. Dari segi pengajaran, di mana setiap pensyarah yang mengajar subjek tertentu akan dinilai oleh pelajar. Hal ini berdasarkan dengan sikap, hubungan dengan pelajar dan sebagainya. Sebagai contoh, UiM mengamalkan sistem ISIWAS untuk memberi peluang kepada pelajar supaya dapat menyuarakan pandangan dan pendapat mereka terhadap pembelajaran yang diajar oleh pensyarah. Oleh itu, pensyarah akan dinilai prestasinya berdasarkan nilai markah yang diperoleh melalui sistem tersebut. Yang kedua, bilangan pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana penilaian prestasi dinilai berdasarkan berapa kelas pensyarah itu
mengajar. Sebagai contohnya, timbalan dekan 1 subjek sahaja, manakala pensyarah biasa 2 atau 3 subjek. Hal ini bagi membolehkan proses penilaian prestasi dapat dijalankan. Yang ketiga, kualiti pengajaran, di mana setiap pensyarah mempunyai gaya pengajaran yang berbeza yang membolehkan seseorang pelajar itu dapat menerima atau sebaliknya kaedah pengajaran tersebut. Dalam proses penilaian prestasi, pensyarah perlu mendapatkan sebanyak 75% feedback berdasarkan isi UAS. Kalau tidak mencapai hak yang ditetapkan, maka pensyarah itu akan diberi surat untuk berjumpa dengan Senat dan membuat runding cara. Yang keempat, kepribadian atau karakter. Setiap pensyarah atau staf yang dinilai perlu mempunyai sikap yang baik, sikap-sikap yang baik kepada semua orang dan mempunyai integriti. Sebagai contoh, Muhammad TVC, Vice Chancellor, Dekan, rakan sekerja dan juga pelajar. Hubungan dengan pelajar yang mesra supaya pelajar selesa untuk berhubung dengan pensyarah. Hal ini dinilai untuk membolehkan proses penilaian prestasi. Hal ini kerana prestasi dinilai berdasarkan dengan kepribadian dan karakter yang ditunjukkan oleh seseorang pensyarah itu. Yang kelima ialah sumbangan kepada komuniti, di mana pensyarah atau staf memberi sumbangan yang baik kepada komuniti dari segi ilmu pengetahuan yang mereka ada dalam menolong komuniti untuk terus jelek akal. Dan sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida binti Muhammad Zain. Nombor mintik saya 27954. Kita teruskan dengan kepentingan penilaian prestasi itu sendiri, di mana ia dapat mengekalkan produktiviti dalam sesebuah organisasi, iaitu contohnya sekiranya di dalam sesebuah organisasi tersebut memiliki pekerja yang mempunyai prestasi yang rendah, kita sebagai organisasi tersebut boleh mengambil tindakan menerusi memberi pekerja tersebut beberapa latihan untuk mempertingkatkan kemahiran dan memperbetulkan kelemahan pekerja tersebut. Yang kedua, kenaikan pangkat, di mana setiap pekerja perlu memenuhi kriteria ataupun ciri-ciri yang membuatkan seseorang itu boleh naik pangkat. Kalau ada 10 ciri-ciri tersebut, jadi pekerja tersebut perlulah memiliki 10 ciri itu. Seterusnya diberikan ganjaran, seperti contoh, kalau pekerja tersebut dia dah memiliki pangkat yang paling tinggi, dia akan diberikan ganjaran lah, seperti contoh pekerja terbaik bulanan. Akhir sekali, kepentingan penilaian prestasi ini adalah untuk memberi motivasi kepada pekerja-pekerja untuk menjadi yang terbaik. Etika bagi penilai prestasi, yang pertama, dia perlulah mempunyai personaliti yang terus. Dia tidak boleh mempunyai sikap pilih kasih, sebab penilai ini tanggungjawab lebih besar. Jadi dia perlu menilai semua orang dengan adil dan saksama. Yang ketiga, dia perlu memahami ataupun dia perlu faham objektif mengenai penilaian prestasi tersebut. Yang keempat, dia perlulah bertanggungjawab. Yang kelima, dia perlu dipantau oleh pihak atasan. Seterusnya, dia perlu menilai dalam bidang yang sama. Contohnya, kalau dia kaunselor, dia perlulah menilai kaunselor. Kalau dia pensyarah, dia perlu menilai pensyarah. Maksudnya dia perlu bidang yang sama, dia tak boleh menilai prestasi seseorang tu dalam bidang yang berbeza. Selain itu, dia perlu mahir tentang petunjuk penilaian. Seterusnya, dia tidak boleh mempunyai kepentingan diri, iaitu dia ikhlas. Dia ikhlas dengan markah yang diberikan kepada orang bawahannya. Maksudnya tak boleh bias lah, dia perlu ikhlas. Yang terakhir, mempunyai satu sistem prestasi yang jelas dan perlu maklumkan kepada staf, iaitu semua orang memiliki peluang, semua orang perlu faham mengenai sistem prestasi tersebut. Saya Nur Anisha Mimi binti Muhammad Saufi, bernama matrik 277259. Saya akan kongsikan berkenaan dengan ralat yang sering berlaku dalam penilaian prestasi. Bagi mengelakkan daripada kesilapan untuk buat penilaian prestasi, Pusat Pengajian Pendidikan mempunyai 2 orang penilai prestasi. Penilai pertama biasanya timbalan dekan dan penilai kedua adalah dekan.
Di Universiti Utara Malaysia, segala tugasan yang dibuat oleh pensyarah perlu dimasukkan ke dalam sistem yang dipanggil sebagai sistem prestasi sebagai bukti. Sistem akan kira jumlah yang dapat dan timbalan dekan hanya buat penilaian yang mana perlu sahaja dan hanya dinilai melalui temuruga. Dengan adanya dua penilai prestasi ini akan dapat bantu untuk meminimumkan ralat serta perjumpaan dengan orang yang dinilai juga dapat mengelakkan berlakunya kesalahan dalam penilaian. Kami dapat lihat yang pusat pengajian pendidikan ini memang mementingkan perbincangan sebelum rekodnya disimpan. Langkah yang dilakukan ini sememangnya dapat mengelakkan daripada berlakunya ralat, kesan halo seperti mana yang telah kami pelajari. Seterusnya adalah bias di dalam penilaian prestasi. Sepanjang beliau berkhidmat di Universiti Utara Malaysia, unsur bias ini minimum sekali. Hal ini kerana penilai hanya buat penilaian sebanyak 15% sahaja dan selebihnya dinilai oleh sistem. Jadi, di pusat pengajian pendidikan ini, mereka menggunakan dua penilai. Jadi, di pusat pengajian ini tidak berlakulah bias. Sekiranya hanya seorang sahaja yang membuat penilaian, sudah tentu akan mengalami bias. Jadi, di pusat pengajian berkenaan tidaklah berlakunya masalah bias ini. Seterusnya, halangan yang mengganggu penilai prestasi adalah ada pekerja yang tidak ambil kisah dengan penilaian prestasi. Penilaian prestasi ini dianggap tidak penting baginya, yang penting hanya datang kerja sahaja. Jadi, penilai akan anggap yang pekerja ini tidak memenuhi banyak perkara. Jadi, apa yang dapat dilakukan adalah dengan memberi nasihat. Halangan yang kedua pula adalah terdapat di dalam organisasi apabila tidak terdapatnya garis panduan yang jelas apa yang hendak dinilai. Organisasi juga tidak memaklumkan dengan jelas apa yang perlu dicapai oleh pekerjanya. Ianya berbeza dengan Universiti Utara Malaysia yang mana tenaga pengajar di Universiti Utara Malaysia sangat jelas tentang apa yang perlu mereka lakukan. Saya Nurul Aini binti Kamarudin, nama matrik 277-225. Seterusnya adalah cadangan yang diberikan oleh Dr. Zahir dalam meningkatkan keperkesanan penilaian prestasi adalah dengan cara memberikan latihan kepada pensyarah dan juga kaki tangan. Latihan ini perlu untuk membentuk kemahiran serta kemampuan yang tinggi dalam kalangan pekerja. Sebagai contoh, pensyarah dan juga kaki tangan di pusat pengajian pendidikan akan dihantar untuk menghadiri kursus berkaitan dengan kemahiran mengajar, kemahiran menggunakan aplikasi PMP secara atas talian dan juga kemahiran personaliti serta intelek bagi memantapkan kemahiran dan juga kebolehan masing-masing. Selain itu, latihan ini juga penting untuk memberi pendedahan kepada kaki tangan melalui penglibatan mereka dalam kursus supaya dapat menjalankan tugas sebagai pendidik kepada pelajar di Universiti Utara Malaysia. Yang kedua adalah penyediaan maklum balas kepada pensyarah juga dilakukan bagi melihat sejauh manakah keberkesanan pengajaran, pentadbiran, pengurusan dan juga sebagainya yang berkaitan dengan pusat pengajian. Sebagai contoh, maklum balas yang sering dilaksanakan adalah seperti TIVAS. Melalui maklum balas ini juga, pensyarah yang mempunyai grade yang tertinggi akan memperoleh penghargaan dan juga inisiatif daripada pihak pusat. Dengan itu, kaedah maklum balas ini dilihat sebagai satu medium untuk mengukur prestasi pekerja di pusat pengajian. Oleh itu, cadangan yang diberikan oleh Dr. Zahir ini merupakan kaedah yang digunakan untuk menilai keberkesanan penilaian prestasi kaki tangan di pusat pengajian pendidikan supaya dapat menghasilkan kerja yang berkualiti dan juga produktif. Kesimpulan yang dapat kami buat berdasarkan hasil kajian ataupun hasil tugasan berkumpulan ini ialah kami dapat mengetahui tentang bagaimanakah cara-cara yang dilakukan oleh dekan dan timbalan dekan untuk menilai prestasi para pekerja ataupun staf bawahan mereka. Dan penilaian prestasi merupakan salah satu aktiviti psikologi industri yang penting. Dan penilaian prestasi ini merupakan pengurusan kualiti yang memberikan maklum balas kepada pekerja berkaitan dengan kerjaya mereka bagi tujuan untuk menentukan keberkesanan sumbangannya kepada industri yang disediakan. Selain itu juga membolehkan para pekerja untuk memperoleh ganjaran, kenaikan pangkat dan banyak lagi.
saya tunjuk prestasi yang baik kan. Universiti BI saya masa tu saya ada pilihan nak pergi luar negara ke dalam Malaysia. Saya ambil dalam Malaysia. Saya bila habis mengaji tu kan, masa saya belajar tu universiti bagi allowance pada saya, allowance gaji, cuti. Banyak. Bila habis ngaji, saya terima penyata daripada kerajaan. Sebab kita ni Kementerian Pengajian Tinggi lah kan. Dia hantar penyata pada saya tengok 70,000 4 tahun saya mengaji di USM. Itulah baiknya bila kita mempunyai prestasi yang baik. Tapi kalau kita mempunyai prestasi yang buruk, universiti dia tak akan bagi kita benda-benda ni. Sebab apa? Kita tak ada prestasi yang bagus kan. Jadi kerajaan nak labur kita 70,000 banyak sia-sia je nanti ya. Jadi bila kamu kerja nanti jaga prestasi ni. Sebab prestasi ni dia akan memberi kebaikan banyak kepada kita. Prestasi lah. Kerajaan akan, kalau kita kerja kerjaan ni, kerajaan akan iktiraf kita. Dia akan bagi cuti belajar. Kalau kita kerja di universiti pun, kita akan dapat ganjaran khidmat cemerlang, kenaikan pangkat kan. Pengalaman kami sekumpulan daripada menjalankan tugasan kumpulan ini adalah kami dapat mempelajari tentang pengurusan, bagaimana cara untuk berurusan dengan pihak atasan. Walaupun pada awalnya kumpulan kami telah mengalami sedikit kesukaran di mana kami terpaksa membuat ataupun menaik semula surat kerana surat pertama kami ditolak. Dan kami perlu memperbaikilah surat kami untuk diterima oleh pihak SOE. Dan Alhamdulillah kali kedua surat daripada kumpulan kami iaitu surat kebenaran mengadakan temubuan telah diterima. Seterusnya kami juga belajar tentang nilai moral seperti sabar, sebab bukan mudah untuk berjumpa dengan seorang pegawai yang berpangkat besar. Jadi wakil ahli kumpulan kami diminta hadir pada waktu dan masa yang ditetapkan. Walau bagaimanapun masa untuk menemu buah itu sedikit berganjak dan mereka terpaksalah menunggu beberapa jam. Dari situlah kami dapat lihat juga semangat berkumpulan. Kami dapat rangkumkan di sini ialah bukan senang untuk seseorang itu menjadi seorang penilai prestasi kerana mereka akan memikul tanggungjawab yang sangat besar disebabkan markah yang diberikan oleh penilai prestasi itu sendiri bakal menentukan masa depan pekerja seseorang pekerja. Justru itu, pemilihan bagi penilai prestasi perlu dibuat dengan sebaik mungkin supaya individu yang dipilih itu adalah individu yang benar-benar layak. Dan bagi di Universiti Utara Malaysia, pensyarah-pensyarah akan dinilai menerusi sistem, malahan juga dinilai oleh 2 orang penilai prestasi yang terdiri daripada yang pertama, timbalan dekan dan yang kedua adalah dekan sendiri bagi mengelakkan hal-hal yang mungkin boleh berlaku. Sekiranya pensyarah itu ingin mendapatkan markah prestasi yang lebih tinggi, sekaligus boleh membantu pensyarah itu mendapat kenaikan pangkat, pensyarah itu perlu memenuhi syarat-syarat yang membolehkan pensyarah itu mendapat kenaikan pangkat. Penilaian prestasi bagi seseorang pensyarah itu perlu diambil kira menerusi karakter ataupun personaliti pensyarah tersebut dari segi pengajarannya, penyediaan, penyelidikan dan perundingan, penerbitan jurnal, pentadbiran, pengiktirafan dan sebagainya. Refleksi yang kami dapat daripada hasil terbuat ialah dari sini kita boleh lihat bahawa pekerjaan bagi seorang pensyarah itu bukan senang. Setiap pensyarah perlu memenuhi justifikasi yang diperlukan untuk mendapatkan markah penilaian prestasi yang tinggi. Dan kelebihan di Universiti Utara Malaysia, sekiranya seseorang pensyarah itu tidak berpuas hati dengan markah yang diberikan oleh sistem maupun dari pihak penilai sendiri, pensyarah tersebut boleh bertemu dengan penilai dan sertakan sekali bahan-bahan yang boleh dijadikan bukti untuk kenaikan markah prestasi. Daripada temubuan ini juga, ia telah menunjukkan betapa pentingnya nilai kerjasama antara ahli kumpulan. Sebagai contoh, kerjasama dari segi ketepatan waktu untuk hadir dalam perbincangan berkumpulan. Selain itu, ahli juga memberi kerjasama dalam membuat perancangan yang memerlukan ketelitian dan juga ketepatan. Contoh perancangan yang kami buat adalah jika kami tidak dapat untuk menemubual pihak daripada Pusat Pengajian Pendidikan, kami telah menyediakan perancangan kerajaan. Oleh itu, nilai kerjasama antara ahli kumpulan dapat membantu kami untuk menjayakan tugasan ini.